Okay, let's go into the common nouns. In the English language, common nouns are divided into people, place, things and animals, and also ideas. Jadi dalam bahasa Inggeris, common nouns ataupun kata nama am terbahagi kepada manusia, tempat, benda atau binatang dan juga idea atau konsep. Alright, let's look into some examples of common nouns referring to people. Ya, kita tengok sekarang kata nama am yang merujuk kepada manusia. The girl is running, as an example. Ya. So the girl is running. In this sentence, girl is a noun because it refers to people. And as mentioned earlier, anytime you see the word the in front, most probably the word that follows it is a noun. Next, the boys are hungry. In this sentence, you see boys referring to people. Therefore, it has to be a common noun. And again, the word the in front of the boys signals that it's a noun. So, kalau kita tengok ya, budak itu lapar. Jadi, boys tu refer ataupun merujuk kepada budak-budak. Ya. Jadi, budak-budak adalah dalam kategori manusia. Jadi, dia jatuh dalam kategori common nouns. Yang ketiga, the doctor is working hard. So, doktor adalah refer kepada manusia juga atau merujuk kepada manusia. So, the doctor is a common noun because, again, it refers to people and before the word doctor, you also see the word the. So, the word the in grammar also refers to an article. So, anytime you see an article in front of a word, that is a signal that is a common noun. Next, the house is small. Rumah itu kecil. So, the house here refers to a place. Therefore, is a common noun. Ya, dalam bahasa Inggeris, apabila sesuatu perkataan itu merujuk kepada tempat, dan dalam kes ini, house, iaitu tempat, dia automatically menjadi common noun. Second, the school is closed today. Sekali lagi, school adalah tempat. So, here school refers to a place. Therefore, is a common noun. So, dalam bahasa Inggeris, apabila kita merujuk kepada tempat dan dalam perkataan dia, dalam ayat ini, school merujuk kepada tempat. So, dia secara automatik menjadi common noun. Yang ketiga, the park is open now. Ataupun taman itu dibuka sekarang. Okay, the park is also a place. So, therefore, it falls into the category of common noun. Okay, let's look at things and animals. My pencil is sharp. The word pencil refers to an object. Therefore, it falls under the category of common name because it's just referring to an object or thing in general. Jadi, perkataan pensel itu adalah satu benda dan benda yang am. Sebab itu dia dikategorikan sebagai common noun atau kata nama am. Second, the book is interesting. Buku itu menarik. So, sekali lagi di sini buku merujuk kepada benda. Jadi, dia menjadi common noun ataupun dia menjadi kata nama am. So, the book is a common noun. Next one, the pyramid is old. So, if we can see in this sentence, pyramid is an object. Therefore, it falls into the category of common nouns. Ya, dalam ayat ini, piramid adalah satu benda, satu objek. Sebab tu dia jadi kata nama am ataupun common noun. The cat is cute. Dalam ayat ini, kita tengok kucing itu comel. Kucing, walaupun dia bukan benda, tetapi dia binatang. So, binatang pun termasuk dalam kategori ini. Jadi, dia juga adalah dikira sebagai common noun. So, di sini kalau kita tengok 2, 3 dan 4,
Menggunakan perkataan the sebelum perkataan yang seterusnya yang merujuk kepada buku atau piramid ataupun cat. So, artikel the digunakan di situ yang sekali lagi menunjukkan bahawa book, piramid dan cat itu adalah common noun. So again, if we see the article the in front of a word, it's most likely that it's a common noun. Next, ideas. Dekat sini lah yang kadang-kadang kita pelajar-pelajar Melayu menghadapi masalah sedikit, sebab ideas ataupun konsep ini adalah perkara yang kita tak boleh, sebagaimana kita sebut tadi, perkara yang kita tak boleh capai ataupun kita tidak boleh kesan dengan panca indera kita. Kita tak boleh lihat, kita tak boleh pegang, kita tak boleh rasa. Ya. So, love ya, ataupun cinta. Okay. Cinta itu satu benda yang, satu konsep yang kita tak boleh rasa, tak boleh pegang, tak boleh dengar. Okay. So love di sini adalah noun ataupun common noun. So love is a powerful emotion. Sebenarnya di sini ada dua noun. Kalau siapa yang perasan, emotion adalah satu lagi common noun juga. Bermakna emotion itu adalah satu konsep ataupun satu idea. Kita tak boleh nampak emosi, ya. Kita boleh nampak orang yang marah, tetapi kita tak boleh nampak marah tu sendiri. Sebagaimana cinta, kita boleh nampak orang yang sedang bercinta, tetapi cinta tu sendiri kita tidak boleh nampak. So that's why love and emotion are ideas, and therefore they are common nouns. Next, happiness is important for our health. Sini pun ada dua common noun. Happiness ialah satu noun ataupun keceriaan, is important for our health. Health adalah kesihatan. Kesihatan pun adalah satu konsep. So dua-dua, happiness dan health adalah konsep di sini ataupun idea yang kita tidak boleh tengok. Kita boleh nampak orang sihat, tetapi kita tak boleh nampak kesihatan. Ya. Kita boleh nampak orang ceria, tetapi kita tidak boleh nampak keceriaan. Keceriaan itu adalah konsep. Kesihatan pun adalah konsep. Ayat seterusnya, having goals allow us to be motivated. Goals di sini adalah idea ataupun satu konsep yang kita tidak boleh nampak. Kita tidak boleh nampak tujuan ataupun matlamat. Ya. So that's why goals also fall into the category of common nouns ataupun dia menjadi ataupun masuk dalam kategori kata nama am. Baik, kita dah lihat 4 kategori. People, place, things and animals and also ideas that explain the concept of common nouns. Terima kasih kerana menonton video ini. Kita jumpa lagi di pelajaran akan datang yang akan membincangkan proper noun. Dan jika anda dapati video ini berguna, sila share, like dan subscribe.